First of all, aku ada sedikit pengumuman aku nak bagi tahu korang. Okay. Satu benda yang aku nak clarify tentang filem ni. Untuk pengetahuan korang semua, aku memang tak pernah follow Syazmi Sazli. So, bila filem ni keluar, aku rasa agak risau tau. Sebab, biasalah, Syazmi Sazli ni dia dah jadi satu YouTuber yang besar kat Malaysia. Dan dia ada ramai subscriber, aka peminat-peminat dia. Kalau kita tengok pun dia punya subscriber dia dah 1 juta lebih. Bila filem ni keluar, aku agak risau lah dengan biasalah kita buat filem kritik ni, filem review, kalau kita takut kalau filem tu tak okey, kita komplain apa semua, nanti dia punya fan datang serang kita kan. Yelah, kalau kau tengok dalam minggu lepas pasal Syazmi Sazli ni melibatkan seorang YouTube yang ada niche sama dengan saya ni pun, orang boleh jadi panas, okey. So, tapi bila fikir-fikirkan balik, bila dia dah kata dia ambil risiko untuk buat filem ni dan dia sedia terima kritikan, jadi saya pun sahut cabaran dia lah untuk tengok filem ni lah. Harap-harap filem ni okey lah nanti lah. Jadi, alang-alang apa kata kita review filem Mael Tote ni. Korang dah ready? Jom! Mael Tote. So, kalau kita ni bukan dari kalangan orang-orang Kelantan, bila kita dengar perkataan Tote ni, kita akan fikir mencarut kan. Tapi dalam filem ni, dia dah clarify betul-betul bahawa Tote tu bukan mencarut. Jadi dia kalau orang Kelantan, style dia bila dia letak nama dia Mael, dan secara tak langsung dia akan letak belakang tu Tote. So benda tu benda yang biasa lah. Jadi filem Mael Tote ni diarahkan oleh Syazmi Sazli. Okey, filem ni diterbit oleh syarikat dia sendiri iaitu Syazmi Sazli Production dengan kerjasama Astro Shaw. Wow, seorang YouTuber okey dalam 2 tahun 3 tahun yang lepas tiba-tiba berada di puncak kegemilangan YouTube dia, akhirnya membuat keputusan untuk melabur dalam satu projek filem. Tetapi dia bukan saja labur dalam projek filem ni, dia sendiri mengarah filem ni. So bila saya tengok masa pengawal filem ni, okay, dia ada kredit nama kan, dan nama dia dan nama director tu adalah Syazmi Sazli, dan belakang dia ada bracket FDAM. Saya memang terperanjat lah. Itu satu pencapaian yang baik lah. So well done Syazmi Sazli. Filem Mael Tote ni dibintangi oleh Syazmi Sazli sebagai Mael, Amali Minhat Awin Ismail, Yoy Pare dan Asif Suhaimi. Okey, filem Mael Tote ni mengisahkan tentang seorang karakter yang bernama Mael yang telah ditinggalkan oleh kekasih dia iaitu bernama Zaitun. Setelah dia ditinggalkan oleh kekasih dia ni, dia sambung balik kehidupan dia seperti biasa. Okey, selepas tu dipertemukan dengan seorang gadis yang kebetulan juga ditinggalkan oleh kekasih dia. So gadis ni nama dia Yaya. So selepas dia berjumpa dengan Yaya ni, dan kebetulan Yaya ni dia datang dekat kedai makan yang tempat Mael ni bekerja. So Mael telah jatuh hati kepada Yaya ni. Selepas berapa hari, Mael dia ambil keputusan untuk bagi tahu isi hati dekat Yaya. So Yaya ni pun dia, sebabkan Mael ni orang kampung, Mael ni nampak macam lurus-lurus bedul macam tu So apa yang Yaya ni buat? Yaya ni dia bagi satu syarat kepada Mael bahawa kalau Mael nak dapatkan dia, Mael mesti belajar menguasai bahasa Inggeris. Sebab dalam filem ni Mael dia terang-terang dia tak pandai bahasa Inggeris langsung. Malah bukan saja tak pandai, dia tak faham langsung dalam bahasa Inggeris. So biasalah kita cerita yang baik-baik tentang filem ni Pada pengawalan tadi, saya kata saya amat risau dengan kualiti filem ni. Takut-takut saya tak mampu nak tengok filem ni Cerita ni bagi saya watchable. Bukan saja watchable, dan dia ada banyak scene-scene yang menarik tentang filem ni. Kualiti dia adalah kualiti filem. So daripada kita boleh tengok daripada kamera movement dia, kualiti gambar dia, kualiti sound dia, okay? Lepas tu dia punya muzik latar dia. Just untuk info korang lah, kenapa saya kata saya tak tengok sangat konten drama-drama pendek daripada YouTube channel Syazmi Sazli ni Bukan apa, sebab bagi saya drama-drama dia memang tak menarik perhatian saya lah. Mungkin saya misjudge dengan Syazmi sebab ni adalah honest opinion saya pada ketika tu. Bagi saya dia macam seolah-olah menggunakan orang-orang OKU untuk buat drama lah. Tetapi bila saya tengok filem ni,
Dan dia ada juga scene-scene yang tertentu yang macam orang OKU dia tak boleh bercakap dengan, biasalah ada orang kan bukannya boleh nak hafal skrip atau apa kan. Cara direction dia, ada satu scene tu dalam kelas bila pelajar OKU nak minta maaf kat cikgu bahasa Inggeris dia. Kita boleh nampak, kita boleh dengar suara Zazmi dekat belakang kamera mengajar orang tu untuk bercakap. Tetapi saya puji kepada watak pelakon yang jadi teacher tu, dia stay in character. So scene yang macam ni memang nampak awkward, tapi bagi saya untuk dalam filem ni dia works untuk watak macam ni lah. Dan saya selepas saya tengok movie ni, saya kaji balik lah mengenai Syazmi Shazli ni, okay, dan dia punya kawan-kawan OKU dia. Dan akhirnya saya faham lah dia mengajak orang OKU untuk berlakon sekali dengan dia. Dan saya rasa dia bukan gunakan OKU untuk kata diri dia sendiri ke atau apa-apa pun. Tapi bagi saya, so dengan cara macam ni saya nampak dia untuk mengangkat martabat OKU lah di kalangan masyarakat normal seperti kita. Ada scene-scene yang tidak melibatkan OKU dan saya lihat garapan Syazmi Shazli ni agak baik okey, dan scene-scene ni saya tak ada nampak macam awkward, tak ada nampak boring. Okey, walaupun dialog yang diorang lontarkan dalam bahasa Kelantan, tapi saya lihat dia punya percakapan dan dia punya gaya dia tu nampak hidup lah, tak ada nampak macam kaku, tak ada lah macam kayu ataupun yang sebagainya dah. Satu lagi saya nak puji dengan lakonan watak teacher tu. Dia memberikan lakonan dia dengan cukup baik lah. Dan dia walaupun seorang gadis Kelantan yang bercakap dalam bahasa Inggeris, tapi perkataan bahasa Inggeris dia bercakap dengan cukup baik lah. Dan dia punya lakonan dia untuk ada ketika babak yang sedih, dan saya orang kata buy lah dengan dia punya lakonan babak sedih tu lah. So good job lah. Antara elemen yang saya suka dalam filem ni, Syazmi Shazli selamba saja orang kata break fourth wall lah. Ini elemen yang saya tak sangka-sangka lah. Bila saya fikirkan balik, logik lah kan. Beberapa scene yang dia terpaksa ajar dialog kepada watak-watak OKU ni kan. So ini termasuk juga dengan satu plot twist yang pada ending cerita ni. So bagi saya lawak yang ending cerita ni, saya memang betul-betul tergelak. Bukan tergelak main-main, memang tergelak betul-betul. Aku sukalah dengan Yoi dan Asif lah. So walaupun diorang dalam keadaan OKU, tetapi ada something pada diorang ni yang aku rasa diorang ni honorable lah. No wonder lah Yoi, Asif dan Syazmi Shazli ni berjaya menambat hati orang-orang Malaysia untuk subscribe channel diorang. Dan saya rasa okey je kot dialog korang, tak ada dah masalah. Cuma dekat sini antara dua benda yang saya nak highlight adalah nombor satu, lakonan watak Yaya tu. Okey, so lakonan dia ada masa saya rasa macam annoy sikit kalau dia kurangkan bercakap dalam bahasa Inggeris kan, sebab dia bukan teacher tu okey lah. Bagi saya watak Yaya ni menyebabkan saya punya grade kat filem ni agak jatuh sedikit lah. Dan yang kedua adalah percintaan antara Yaya dan Mael. Okey, so Mael dan Yaya ni dia berjumpa selepas masing-masing putus cinta. Tetapi apa yang saya nampak dalam filem ni, dia tak bagikan banyak masa kepada dua karakter ni untuk menunjukkan yang diorang ni ada berjumpa lah. So disebabkan kekurangan scene antara diorang berdua ni, menyebabkan pada satu ketika keputusan watak Mael dibuat, saya nampak decision tu macam tak cukup bagi saya lah. Kenapa Mael ni boleh terpengaruh dengan Yaya sampai dia boleh ubah keputusan dia tu? Sebab keputusan yang dia buat tu betul-betul besar kot. Lain lagi pun benda tu benda baru kan. Siapa yang dah tengok faham apa yang saya masukkan. Tak cukup bagi saya untuk invest decision Mael tu untuk orang kata ubah keputusan yang besar tu lah. Keputusan tu sangat drastik. Jadi untuk filem Mael Totik ini saya berikan B. So, kenapa saya bagi B untuk filem Mael Totik ni? Yang pertama, filem Mael Totik ni berjaya mengubah persepsi saya terhadap Syazmi Shazli. Sebab pada mulaannya, masa trailer tu keluar, saya amat risau dengan kualiti filem ni. Selepas saya tengok filem ni sampai habis, pada pendapat saya filem ni adalah watchable dan ada beberapa scene dalam filem ni lawak-lawak ada dan punchline dia sampai kepada audiens. Saya nampak bagi peminat-peminat Mael Totik, terutamanya daripada Pantai Timur, khususnya Kelantan, saya jamin filem ni akan dapat sambutan di kalangan-kalangan diorang. Yang kedua, saya puji dan hormati keputusan Syazmi Shazli untuk ambil risiko dan melabur untuk buat filem ni. Yalah, kalau siapa-siapa saja yang buat YouTube, yang buat drama kecil,
drama-drama pendek, dia mesti ada simpan cita-cita untuk jadi seorang pengarah filem. Saya sendiri pun ada simpan cita-cita saya nak jadi pengarah filem, tapi orang kata apa, tak tercapai lah. Dan Syazmi Shazli telah membuktikan kepada kita semua, YouTuber dan ataupun orang-orang biasa yang impian tu boleh jadi kenyataan. Hanya perlukan sedikit usaha, yang penting adalah passion. Filem ni bagi saya adalah satu tamparan hebat kepada director menghasilkan filem yang sebelum ni ada segelintir yang mereka yang menghasilkan filem dengan kualiti yang cukup rendah. Pengarah amatur seperti Syazmi Shazli berjaya membuktikan bahawa orang-orang seperti dia mampu untuk hasilkan cerita yang baik dan mempunyai instruktur jalan cerita yang orang kata apa, boleh diterima dan disukai. Cuma selepas saya tengok filem ni, saya rasa ada satu benda yang mengganggu dalam fikiran saya. Ingat tak trend industri filem Malaysia? Kita ambil contoh filem hantu. Masa filem Jangan Pandang Belakang mula-mula meletup dulu, selepas dapat kutipan lebih dekat 7 juta macam tu. Selepas tu kita dah nampak semua kebanyakannya pengusaha filem trend nak buat filem hantu dekat Malaysia ni. Dan end up banyak berlambak-lambak filem hantu dekat Malaysia. Hantu bonceng lah, hantu itu dah, hantu dekat tepi lah, hantu ini. Macam-macam filem hantu lah. Sampai terus terang saya kata rata-rata penonton seperti saya rasa muak, tak ada idea lain ke nak buat. Satu lagi filem Rempit. Filem Rempit tu yang pertama, Ahmad Idamnya filem Rempit meletup filem tu. Saya tengok filem tu kat wayang, dan bila pengusaha filem lain tengok, wish, filem Rempit ni boleh pergi So, diorang berlambak. Diorang pula invest gila-gila buat cerita Rempit. Jadi, macam-macam cerita Rempit ada. Pening kepala aku tengok kan. Tak ada cerita lain ke? Dan selepas tu, cerita yang berkaitan dengan rahsia-rahsia kereta pula kan. Semua filem rahsia-rahsia kereta pula. Saya risau, dengan kejayaan filem Syazmi Shazli nanti, saya jamin filem ni akan sukses dekat Astro First. Saya risau orang tengok, producer tengok, kita buat style YouTuber buat pula Kita buat style Syazmi Shazli lah. So nanti berlambak pula, tiba-tiba orang akan cuba buat gaya Syazmi Shazli macam ni. Pada pendapat saya lah, filem dia punya kualiti amat berbeza dengan standard YouTube. Terutamanya contoh macam saya buat lah, ataupun orang tak apa siapa-siapa yang, sebab YouTube ni dia kebanyakannya orang-orang amatur. Dan diorang tak perlu pun kos yang besar untuk YouTube. Return dia pun tak cukup besar. Bagi saya, drama yang level dekat mainstream TV, yang level dekat wayang, patut kekalkan kualiti yang high standard. Jangan disebabkan filem seperti yang macam ni tengah letup, nanti korang nak downgrade diri korang untuk buat filem seperti ini. Filem Syazmi Shazli ni bagi saya, konsep filem dia, gaya penceritaan dia, hanya dia saja yang buat. Sama juga macam saya lihat contohnya filem Mamat Khalid, Zombie Kampung Pisang. Kata apa, cerita Kampung Pisang series kan? Kampung Pisang Universe. Filem seperti itu hanya Mamat Khalid je boleh buat. Kalau kau bagi director lain buat konsep yang macam tu, tak jadi. Jadi, apa pendapat korang tentang filem Mak Ayah Totik ni? Jadi, korang boleh tinggalkan komen korang kat bawah. Macam biasa, nanti saya akan datang join. Kita bincang sama-sama. So, jangan lupa follow ZTV Malaysia. Subscribe channel kami. Jangan lupa tekan like. Dan yang paling penting, loceng notification tu. Korang memang terbaik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!